بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat limpahan kurniaan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu pada pagi ini untuk kita meneruskan pengajian membahaskan berkenaan dengan kitab Mukhtasar Al-Bidayah wa Nihayah karangan Al-Imam Al-Mufassir Al-Mu'arrikh Al-Muhaddith Al-Faqih Abu Al-Fida Ismail bin Umar bin Kathir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik, jadi kita masih lagi membahaskan berkenaan dengan isteri Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitulah Sarah. Baik, jadi kita sambung pada perkataan Imam Ibn Kathir rahimahullah. Baik, kata beliau, di sini baik, kata beliau di sini وكان إبراهيم عليه السلام من وقت ذهب بها إلى الملك قام يصلي لله عز وجل ويسأله أن يدفع عن أهله وأن يرد بأس هذا الذي أراد أهله بسوء، وهكذا فعلت هي أيضا. فلما أراد عدو الله أن ينال منها أمرا قامت إلى وضوئها وصلاتها ودعت الله عز وجل بما تقدم من الدعاء العظيم، ولهذا قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة فعصمها الله وصانها لعصمة عبده ورسوله وحبيبه وخليله إبراهيم عليه السلام. Baik, jadi Imam Ibn Kathir rahimahullah sebutkan berkenaan dengan bagaimana perihal Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menolak keburukan yang berlaku ataupun mungkin berlaku kepada ahlinya, yakni isterinya, iaitulah Nabi Ibrahim alaihi salam ketika itu salat dan memohon kepada Allah supaya ditolak kemudaratan dan apa bentuk kezaliman sekalipun ke atas isterinya. Wa an yarudda ba'sa hadha alladhi arada ahlu bisu, supaya ditolak keburukan yang cuba untuk ditimpakan ke atas isterinya. Dan demikian jugalah yang dilakukan oleh Sarah. Wa hakadha fa'alat hiya aidan. Baik, falamma arada aduullah an yanala minha amran qamat ila wudu'iha wa salatiha. Bila musuh Allah, iaitu orang yang zalim, raja yang zalim, raja yang kafir itu berkeinginan untuk mendatangkan keburukan kepadanya, maka qamat ila wudu'iha wa salatiha. Sarah juga turut bangkit dan mengambil wudu dan mengerjakan salat. Wa da'atillah azza wa jalla bima taqaddama min ad-du'a'il azim, dan berdoa kepada Allah azza wa jalla dengan doa yang kita dah sebutkan sebelum ini, doa yang sangat agung yang perlu diajarkan oleh ketua-ketua keluarga, khususnya seorang isteri, seorang suami dan seorang bapa kepada anak perempuannya. Iaitulah doa yang kita sebutkan sebelum ini. Allahumma in kunta ta'lamu anni amantu bika wa bi rasulika wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alayya al-kafiru. Jadi doa itu kita kata perlu diajarlah, maknanya kena catat kena catat, kena hafal. Seorang suami dia suruh
isteri dia, anak-anak perempuan dia baca doa ni. Allahumma in kunta ta'lamu anni amantu bika wa bi rasulik wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alayya al-kafiru. Ataupun fala tusallit alayya al-kafirah. Maknanya bila nak baca doa ni, bila doa ini bila-bila sahaja ketika kita merasakan adanya ancaman, atau bahkan sebelum, bahkan doa ini boleh dijadikan sebagai hisnun, sebagai perisai, dan juga boleh diungkapkan, dibaca, diucapkan dalam, kita kata dalam solat ataupun dalam doa di luar solat, untuk menolak mara bahaya. Sebab itu kalau kita lihat hadis ni hadis yang sahih, hadis yang sahih dan sabit, menunjukkan kepada kita lafaz doa ini sampai kepada kita, maknanya doa ibu kita Sarah. Jadi ini pesan dekat isteri kita, anak-anak perempuan kita, puteri-puteri kita, begitulah juga saudara-saudara perempuan kita dan semua wanita-wanita muslimah, supaya menjadikan doa ini sebagai amalan. Allahumma in kunta ta'lamu anni amantu bika wa bi rasulika wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alayya al-kafira. Jadi ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui bahwasanya aku beriman kepadamu, beriman dan juga beriman kepada rasulmu. Wa ahsantu farji illa ala zawji, dan aku telah menjaga dan membentengi farashku, kemaluanku, kecuali kepada suamiku. Maka janganlah engkau membiarkan orang kafir atau orang jahat menguasaiku. Fala tusallit alayya al-kafirah. Lebih-lebih lagi kita lihat hari ini macam-macam maknanya bentuk serangan atau bentuk kita kata bentuk gangguan yang berlaku di mana-mana. Dan ini memang kita tak boleh ambil serius, kita memang tak boleh ambil remeh lah. Kita memang kena ambil serius perkara sebegini. Banyak sekarang ni, tambah-tambah lagi di media sosial. Media sosial, sebab itu cara yang paling ampuh untuk kita membentengi isteri dan anak-anak kita adalah dengan satu cara sahaja, iaitu dengan tidak mengupload, tidak menzahirkan gambar isteri kita walaupun dalam keadaan menutup aurat. Dan perempuan-perempuan pun, wanita-wanita muslimah pun sepatutnya tak perlu maksudnya menayangkan foto kita, gambar kita di khalayak ramai, khususnya di media sosial, kerana kita tak boleh nak tolak kejahatan dan kemudaratan yang kita kata yang tiada batasan pada zaman ini. Sebab itu cara yang terbaik daripada kita menyesal di hari kemudian, baik kita tak payah langsung. Betul tak? Baru-baru ni ada orang bagi tahu dekat mana, macam mana ada orang yang yang jahat ini dia telah mengeluarkan satu kenyataan yang sangat-sangat biadab, yang menjatuhkan maruah dan kehormatan seorang wanita, sedangkan wanita tersebut sudah bertaubat. Dan memanglah kita tak nafikan ada di luar sana masyarakat kita ini ada yang dahulunya jahil, ada mereka yang dahulunya mungkin bergiat dalam bidang kita kata lakonan dan sebagainya ni, artis lah selalunya kan. Kerana kejahilan pada zaman jahiliah kita tak boleh nafikan. Tapi apabila mereka memilih jalan kebenaran, iaitu untuk meninggalkan industri yang penuh dengan fasad, kerosakan itu, dan mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menutup aurat, dengan menjaga maruah dan kehormatan mereka. Tetapi kita lihat orang yang munafik, orang yang mufsid, orang yang jahat ini, dia akan maknanya dia tidak akan pedulilah apa sahaja keadaan seseorang wanita itu, sama ada sudah berbuah atau tak, dia tak peduli. Maknanya dia, orang-orang macam ni syaitan di kalangan manusia, yang maknanya sepatutnya kita sebagai seorang suami, seorang lelaki, lebih cakna dan lebih serius maknanya untuk menjaga kehormatan wanita, kehormatan isteri-isteri kita, anak-anak perempuan kita, adalah dengan apa? Tidak mengupload, tidak membenarkan mereka untuk upload gambar-gambar mereka, kerana kita tak tahu mata-mata
yang jahat ini, mata-mata mufsidin, mata-mata kita kata syaitan di kalangan manusia ini sangat banyak. Di baru-baru ni ada kisah, ada isu dan kita nampak seorang ketegasan seorang suami. Macam itulah kita kata bila ada orang yang cuba nak mengganggu atau menggugat maruah seorang wanita, maka sepatutnya perlu tegas. Maknanya bahkan sebenarnya seorang suami yang bijak sebelum berlaku perkara tersebut dia dah boleh hidu. Dia dah boleh maknanya dia dah nampak 10 tahun ke depan. Seorang suami yang bijak bukan yang dapat selesaikan masalah bila dah berlaku, bahkan dia dapat mendatangkan benteng supaya tidak terjerumus ahli keluarganya, isterinya, anak-anaknya ke dalam lembah kebinasaan. Di antaranya adalah dengan dia menghalang atau menasihati ataupun bahkan menghalang terus, maknanya tak bagi ditayang gambar isterinya, tak kiralah gambar macam mana sekalipun, maknanya walaupun hatta tutup aurat sekalipun, maka lebih baik tidak perlulah, tidak perlu. Gambar ini hanya pada perkara yang kita kata ada keperluan lah. Contohnya macam kita kata macam tak dinafikan lah, macam gambar pasport macam itu tak jadi isu kan. Sekarang ni masalahnya gambar yang tak perlu. Tak perlu kan. Setengah orang dia kadang-kadang benda yang tak perlu tu dia jadikan seperti macam perlu. Kerana apa? Kerana hawa nafsu. Kadang-kadang tu kita tengok sangat-sangat sedih lah. Ini dieksploitasi gambar-gambar wanita ni, video-video dan sebagainya. Wallahu musta'an. Sebab itu kita kata seorang peranan seorang suami yang kita dah sentuh sebelum ni. Baik, doa ni mesti diajarlah, diajarkan kepada isteri-isteri, wanita-wanita muslimah supaya Allah Subhanahu Wa Taala melindungi mereka daripada kejahatan orang-orang yang jahat, mata-mata yang jahat, dan memang tak nafikan lagi zaman-zaman yang macam ni, zaman fitnah macam hari ini, kita tak boleh dah nak terlampau bersangka baik, bahkan dengan apa kita kata dengan kefasadan, kerosakan yang bermaharajalela, maka kita hanya bergantung kepada Allah SWT, mengambil asbab yang harus, antaranya adalah dengan kita tidak menjatuhkan dan menjerumuskan mereka ke dalam lembah kebinasaan. Itulah halang terus, tak perlu, tak perlu. Wallahu taala a'lam. Baik. Kemudian kata Imam Ibn Kathir rahimahullah dekat sini, dia kata dekat sini walihadza qala ta'ala wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan sebab itulah Allah Taala berfirman wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan jalan kesabaran dan solat. As-sabru ai maknanya al-habsu, menahan diri dalam rangka ketaatan kepada Allah, menahan diri daripada maksiat, menahan diri daripada menahan diri dalam melakukan ketaatan kepada Allah, menahan diri dalam menghalang nafsu ataupun diri kita terjebak dalam perkara yang bertentangan dengan perintah Allah, maksiat kepada Allah. Itu semua termasuk dalam makna sabar, at-tark. Sebab itu zaman sekarang ni, walaupun antara bentuk kesabaran yang paling tinggi adalah apa? Dengan yang iaitulah kita tidak mendedahkan isteri dan juga anak-anak perempuan kita di media sosial. As-sabru termasuk sabar. Asbab. Sebab kita sabar. Sebab kita sabar. Orang lain semua, orang lain tak kira lah. Dia biar orang lain, kita nak cakap apa kan. Kita tak mampu nak ubah orang. Kita boleh bagi nasihat. Tetapi hari ini dengan manusia dengan teknologinya, dengan berbangga-bangga dengan dunia, sehingga kita tengok melalaikan mereka, biarlah kita tak payah ikut trend. Ikut trend hari ni, berkata kalau saya nak jual produk mesti saya kena tunjuk wajah isteri saya. Siapa kata? Tak perlu. Jual meniaga boleh, harus halal untuk meniaga, tapi tak perlulah kamu nak mendagangkan batang tubuh isterimu, wajah isterimu, kerana itu adalah kita kata amanah kan. Tapi susah kan orang hari ni, dia kalau marketing tu dia nak buat yang pelik-pelik ni.
Kan. Dia kata kalau kita ni kita kena tunjuklah kebahagiaan ni, kita jual produk ni kena tunjuk, tak semestinya, tak perlu pun. Tak perlu. Jangan kita gadaikan kehormatan rumah tangga kita, kehormatan isteri kita semata-mata nakkan apa, nakkan perhatian, nakkan apa pujian, nakkan kita kata pengikut. Tak perlu. Sebab itu kita kata baik kita apa, orang putih kata prevention is better than cure. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Baik kita prevent dulu, baik kita apa dia dinding dulu, kita benteng dulu, kita cari asbab-asbab yang boleh menjatuhkan seseorang pada kemudaratan, lebih-lebih lagi ahli keluarga kita, daripada kita sibuk nanti nak kena cure dia, nak cari ilaj, nak kena berubat, nak kena macam-macam. Itu lebih bahaya. Sebab tu kita sebagai seorang ketua keluarga, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, mereka adalah pemimpin bagi wanita, seorang lelaki. Bukan kita ni jadi pak turut, ataupun kita ni jadi orang panggil takut bini. Kan? Takut bini, bini buat apa pun takut. Tak berani nak cakap. Ni tak boleh. Itu sebenarnya takut bini ni macam-macam lah orang istilahkan. Takut bini yang sebenarnya bila kita rela membiarkan isteri kita melakukan perkara yang mungkar, perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan kita amanah itu di bahu kita. Sedangkan kepimpinan qawam, yakni kepimpinan rumah tangga itu adalah di atas bahu kita. Lalu kita mensia-siakan amanah yang Allah Taala berikan. Sebab itu kebanyakan kerosakan yang berlaku dalam rumah tangga adalah berpunca daripada pengabaian seorang suami, seorang ketua keluarga, seorang bapa terhadap amanah yang dipikul oleh mereka. Itulah punca dia. Sebab seorang suami itu sendiri tak tegas. Sebab itu kita kata suami diperintahkan Allah untuk menjadi pemimpin di dalam rumah tangga, pemimpin untuk isterinya, pemimpin untuk anak-anaknya. Sebab itu dia tak boleh sia-siakan. Baik. Wallahul musta'an wa alaihi at-tuklan. Baik. Perkara macam ni memang kita kena ingatkan, sentiasa ingatkan kerana kelalaian itu sering berlaku dalam bab-bab macam ni. Biarlah orang nak kata kita ni tak open, jumud dan sebagainya, tapi ialah kita kata yang paling utama sekali, kita nak selamat dunia dan akhirat. Kita tak mau mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkara-perkara yang kita tak mampu, kalau berlaku perkara tersebut kita tak mampu nak tahan dan tak mampu nak menolaknya, kecuali dengan kita kembali kepada Allah. Allah lah yang akan menghilangkan seluruh kemudaratan yang berlaku kat atas kita. Baik. Kemudian kata Imam Ibn Kathir, fa'asamaha Allah wa sanaha li'ismati 'abdihi wa rasulihi wa habibihi wa khalilihi Ibrahim alaihi salam. Maka Allah Taala memelihara Sarah, seorang wanita yang salihah, menjaganya dengan penjagaan terhadap hambanya, rasulnya, kekasihnya, habibuhu wa khaliluhu Ibrahim alaihi salam. Disebabkan oleh apa? Doa seorang suami, doa seorang nabi, rasul, dan seorang suami, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjaga seorang isteri. Kat sini juga kita boleh dapat faedah, doa seorang suami kepada isteri adalah mustajab. Ini jarang diketengahkan. Doa seorang suami terhadap isterinya adalah mustajab. Maknanya apa? Maknanya seorang suami dia kena selalulah doa kat isteri. Kena selalu. Kan? Cuma kita berapa ramai di kalangan kita yang betul-betul doa dekat isteri kita. Sama juga seorang isteri doa kepada seorang suami. Berapa ramai orang yang mengabaikan kita kata doa yang dalam bentuk sedemikian. Maknanya kita kata ini perlu diingatkanlah. Maknanya jangan kita abaikan doa sesama pasangan itu. Iaitu yang paling penting, penjagaan dan sebagainya. Apabila kita dah ambil asbab, maka bertawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Baik. وقد ذهب بعض العلماء إلى نبوة ثلاث نسوة سارة موسى ومريم عليهن السلام والذي عليه الجمهور أنهن صديقات رضي الله عنهن وأرضاهن. طيب, sekarang ni ada satu isu yang menjadi
perbahasan ataupun topik yang menjadi perbahasan di kalangan para ulama, iaitulah adakah Nabi di kalangan wanita. Di sini isu yang kita kata kita nak sentuh sedikit lah berkenaan dengan isu ini. Sebab tu kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, wa qad dhahaba ba'dul ulama ila nubuwati thalath niswah. Telah berpendapatlah sebahagian ulama untuk menetapkan kenabian 3 orang wanita. Sarah Ummu Musa, ibu Nabi Musa, Sarah isteri Nabi Ibrahim, Ummu Musa, dan Maryam alaihinna assalam. So ini kena faham, sebahagian ulama, tak bukannya majoriti ulama, ba'dul ulama. Walladhi alaihi al-jumhur, tetapi yang dipegang oleh jumhur ulama, maknanya majoriti ulama, annahunna, yakni bahawasanya wanita-wanita yang disebutkan ini iaitulah Sarah, Ummu Musa iaitu mak Nabi Musa, dan juga Maryam alaihinnasalam. Mereka ini bukan Nabi, bukan Rasul, tetapi annahunna siddiqat. Mereka ini adalah siddiqat. Maknanya wanita yang benar. Wanita yang sangat benar. Jujur, sangat benar. Siddiqat. Ini minas siddiqin. Itu termasuk orang-orang yang benar. Benar kepada Tuhan mereka. Benar kepada diri mereka. Kepada Tuhan mereka. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah meredai mereka ke semua. Sebab tu kalau kita tengok balik ahli sunnati wal jamaah juga berpendapat tidak ada wanita di kalangan Rasul. Tidak ada seorang pun wanita yang Allah Ta'ala lantik jadi Rasul. Sebab itu kata Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika mentafsirkan ayat dalam surah Al-Ma'idah ayat 75, Imam Ibn Kathir rahimahullah kata apa? Alladhi alaihi a'immatu ahli sunnati wal jamaah wa huwa alladhi naqalahu Syekh Abu Hasan Ali ibn Ismail al-Ash'ari anhum annahu laysa fi an-nisa nabiyyatun wa innama fihinna siddiqat kama qala ta'ala mukhbiran an asrafihinna Maryam binti Imran haitsu qala mal masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah. فوصفها في أشرف مقامتها بالصديقة فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف والإعظام فهي صديقة بنص القرآن. Jadi pendapat sebahagian ulama tu tak betul lah. Ni kita kena tegaskan juga ni bila mengaji kitab. Hak ni yang kita nak ni. Hak kita nak dapat ni hak ni. Antara faedah yang paling besar bila kita mengaji kitab, kita tak tinggal walau sikit yang ulama bahas. Faedahnya apa? Kita tak jadi orang panggil terkejut beruk. Tahu? Ana terpaksa kata macam ni lah. Sebab nak bagi mudah faham. Kita takkan jadi kehairanan, takkan jadi terkejut beruk, orang utara kata. Betul ke orang utara? Tak jadi terkejut lah. Ini orang yang selalunya tak baca habis ni lah yang selalunya terkejut beruk banyak. Dia macam ni. Orang yang selalu tak mengaji habis, selalu tak baca bagi habis, selalu tak selesaikan pengajian, selalu tak ikut kelas guru, hak ni lah hak selalu buat masalah. Buat masalah, buat onar, buat kita kata, buat terkejut beruk. Hak ni lah selalunya. Sebab tu tak percaya, tengoklah dekat media sosial, yang hak duk rajin kaki debat, hak duk rajin kaki tak faham, hak duk rajin kaki apa, kaki duk ajak orang berdebat, bergaduh, bergocoh apa semua ni, kebanyakannya tak habis baca pun. Tak habis baca, tak tahu nama kitab pun ada, tak mengaji, dan tidak ada taksil, iaitu asas basic yang kukuh dalam ilmu. Mana-mana bidang sekalipun. Hak ni yang jadi terkejut beruk. Bila dia jumpa satu kenyataan dalam kitab ulama', kemudian dia terus apa? Share. Dia tak faham maksud tujuan penulis tersebut. Dia tak faham apa siak, apa konteks yang ditujukan oleh ulama' tersebut, lalu dia buat hukum sendiri. Hak ni yang jadi, hak baru-baru ni kita duk dengar cerita apa? Sama jugalah macam orang hak sekarang ni, dia duk cut video asatizah. Dia tak dengar daripada awal sampai habis, dia cut video asatizah, lalu dia buat fitnah. Kan? Kawan tu ceramah, mengajak sejam, 2 jam,
Dia ambil hak part apa? Hak dia suka. Dia panggil cherry picking. Dia cut hak mana yang dia nak. Ni tak boleh, ni tak bagus. Lalu dia buat fitnah. Dia kata, tengok ni, ustaz ni mengkafirkan orang Islam. Padahal kawan tu, ustaz tu cerita pasal hukum takfir, hukum cerita pasal situasi yang tertentu, cerita pasal penyelewengan dalam akidah, hukumnya yang dinukilkan daripada ulama'. Hak tu kalau kita kata orang macam ni, kalau dia dapat kitab dekat dia, habis rosak. Sebab dia baca pun belum tentu faham. Sebab apa? Sebab tak mengaji, tak habis baca. Sebab tu kita berhajatkan dalam masyarakat ni, berhajatkan kepada kelas-kelas pengajian berkitab. Kitab-kitab yang muktabar, kitab-kitab yang kita kata yang ditulis oleh ulama-ulama ahli sunnah. Kitab-kitab yang muktabar dalam setiap bidang. Sebab itu kita bukan berhajat kepada ceramah kosong atau debat-debat kosong. Hak tu memang orang suka, tapi jangan kita biarkan masyarakat terus leka dan lena, lalai dengan pergaduhan, perdebatan-perdebatan di media sosial yang tak berkesudahan. Betul tak? Memang serius kita kata buang masa. Dia pergi bergaduh dekat media sosial tu, kalau dia bawa hujah, dia bawa tulisan ulama' tu boleh tahan lagi kan. Ini tak bawa apa, main hentam. Kita panggil dia menyondol tanpa arah tuju. Dia tak ada dah, kita kata tak nampak dah kat mana arah dia. Hilang arah. Sebab kita kata macam terkejut buruk tu. Dia nampak dalam kitab ulama' ni ada perkataan kafir, dia tuduh ulama' tu ekstremism. Tengok ni perangai. Dia nampak sikit perkataan kafir, terus terasa. Kan? Terus, ni tak boleh ni. Ni ekstrim. Padahal bacalah bagi habis. Rajinkan sendiri tu sikit. Mengajilah dulu kan. Pergi masuk kelas-kelas asas. Akidah. Kelas-kelas kita kata banyak percuma kelas-kelas ni. Pergi cari. Tapi masalahnya sombong. Tak mau mengaji. Hak dia yang dia tahu, dia nak. Bila ada masalah, dia pergi rujuk Wikipedia. Bila ada persoalan, dia pergi start Google je tapi tak mengaji. Kan? Ni masalahnya. Masalahnya. Hak ni kita kata hak terkejut buruk ni macam ni lah jenis. Dia tak baca habis. Sebab tu bila dia jumpa dalam kitab ulama' ni ada benda-benda pelik sikit, dia terus sebab. Sebab tu berhajatkan kepada orang yang betul-betul faham. Sebab tu kita buat kelas kita ni, walaupun kita pakai kitab mukhtasar, tengok walaupun kita pakai kitab mukhtasar Al-Bidayah wa Nihayah, tetapi bila penjelasan kita still kena guna kitab asal. Sebab tu ana tayangkan kitab asal. Walaupun nampak panjang, tapi berbaloi. Sebab kita nak dapat ilmu. Bukan kita nak ringkas lah apa pun tak dapat. Kan? Sebab kita nak dapat ilmu. Kan? Berbeza dengan keadaan kalau kita mengaji asas. Mengaji asas tak jadi masalah, memang kena ringkaskan. Tetapi bila kita dah letakkan pengajian kita ini untuk membincangkan tentang tarikh, tentang sejarah para Nabi dan Rasul, nak tak nak, kita kena perincikan. Kita kena nukilkan perkataan ulama'. Sebab itu kita katakan di sini, Imam Ibn Kathir rahimahullah disebutkan. Maknanya, apa yang dia nukilkan di sini bukan dia pegang. Dia hanya nukilkan. Sebab itu kalau nak ikut pendapat ulama' ni, memang banyak pendapat. Kalau nak ikut pendapat, semua pendapat ada. Hak mana kita boleh pilih hak kita suka pun ada. Hak tak suka pun ada, hak kita suka. So kita boleh pilih mana hak kita suka. Tetapi agama kita bukan mengajar kita untuk kita pilih apa yang kita ikut, apa yang kita suka. Agama mengajar kita untuk memilih apa yang terbaik, apa yang bertepatan dengan Quran dan Sunnah, bertepatan dengan ijma' salaful ummah, bukannya bercanggah. Hak ni kita jumpa, ni nampak ada ulama' kata dhaif sikit, dia pun ambil lah dekat situ, dia tak tengok dah makna dhaif tu, lalu dia pun canang dekat orang. Dia kata tengok ni dalam Sahih Al-Bukhari ada hadis dhaif, padahal dia tak faham istilah dhaif. Yang ulama' maksudkan menurut adat kebiasaan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya tak sama. Dia pun kejut beruk orang panggil. Kadang-kadang ada niat jahat. Niat jahat ni ada juga. Dia ada akidah yang fasad, akidah yang rosak.
Lalu dia sengaja cari tempat-tempat yang boleh dizahirkan pada orang awam kononnya ada illah, kononnya ada kecacatan. Supaya orang awam dengar ni, hadis dhaif dalam Sahih Bukhari, lalu last sekali orang akan mentohmah Imam Al-Bukhari tanpa sedar dia telah menyediakan tangga-tangga dan dia telah tolong buka pintu kepada musuh-musuh Islam yang membenci sunnah. Dia tak sedar. Dia duk cari kalut, cari ilal dalam hadis Sahih Bukhari. Dia tak tahu sebenarnya hak belakang dia tu bila dia buka pintu tu, hak yang rosak-rosak ni semua akan masuk. Sebab tu ulama yang Rabbani mereka menutup pintu-pintu kerosakan sebelum kerosakan tu masuk. Hak tu betul. Bukannya kita pergi buka pergi tolong. Kan? Jadi kena hati-hati. Tambah zaman sekarang ni kononnya nak belajar ni pendapat tu pendapat. Last sekali dia tak tahu hak mana. Bukan macam tu cara dia. Ni pendapat ni ada pendapat. Ni pendapat dalam mana? Dalam kitab ada. Hak ni Ibnu Katsir sebut ni. Tapi dia tak faham. Ibnu Katsir bukan berpandangan dengan sedemikian. Ibnu Katsir hanya nukilkan. Ni ada orang kan dulu ada seorang mamat ni. Dia pergi share ni lah macam ni. Dia kata tengok ada ulama kata Nabi dan Rasul ni perempuan. Tapi dia tak faham. Memanglah ada ulama yang berpandangan. Tetapi adakah pandangan itu menepati Al-Quran dan juga sunnah, menepati kita kata ijma' salaful ummah? Sudah tentulah tak menepati. Sebab tu kita kena bincang. Sebab tu Imam Ibnu Katsir rahimahullah dia kata tentang pendapat ulama yang mengatakan adanya kenabian di kalangan wanita. Ini sebenarnya adalah pendapat segelintir ulama sahaja. Berapa orang boleh kira? 2-3 orang sahaja. Antaranya Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi dengan Ibnu Hazmin. Tu je yang dinukilkan yang secara pasti. Yang lain tu hanya nukil-nukilkan. Jadi kita kena faham kan. Dua orang nak lawan dengan majoriti. Sudah tentu tak ada. Apatah lagi bila hujah yang dibawa tak kuat. Baik. Sebab tu kalau kita tengok balik, Imam Ibnu Katsir rahimahullah dibantah dalam tafsirnya. Dia kata apa? Yang dipegang oleh imam-imam ahli sunnati wal jamaah dan yang telah sebagaimana yang telah dinukilkannya oleh Abul Hasan Ibnu Ismail Al-Ash'ari daripada mereka, yakni merujuk kepada kitab maqalat ataupun kitab beliau maqalat, annahu laisa fi nisa'i nabiyyatun, bahawasanya tidak ada di kalangan wanita itu nabi. Wa innama fihinna siddiqat, tetapi di antara wanita itu mereka ada di kalangan mereka itu yang dinamakan, digelarkan, dinaskan oleh Allah Ta'ala sebagai siddiqat, iaitu wanita-wanita yang benar, bukannya Nabi. So itu dalil di sini, istidlal Imam Ibn Katsir di sini, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang mengkhabarkan tentang wanita yang paling mulia, asyrafahun, di antara wanita-wanita yang mulia, iaitulah Maryam bintu Imran, ibu kepada Nabi Isa AS. Allah kata apa? Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah. So faham ayat ni, Allah kata apa? Bukanlah Al-Masih, yakni Isa ibnu Maryam, melainkan tidaklah dia melainkan seorang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul, yang telah datang sebelumnya rasul-rasul yang membawa risalah yang sama. Wa ummuhu siddiqah, ibunya siapa? Maryam, siddiqatun, seorang wanita yang sangat benar. Jadi kat sini ayat ni kata Imam Ibn Katsir, fa wasafaha fi ashrafi maqamatiha bisiddiqah. So Allah menyifatkan Maryam dengan sifat yang paling mulia, yakni kedudukan yang paling mulia bagi seorang wanita, iaitulah siddiqah, wanita yang sangat benar. Falau kanat nabiyyah, kalaulah Maryam ni nabi perempuan, sudah tentulah Allah dah sebut dekat sini dari sudut maqam tasyrif wal i'zam, untuk memuliakan lagi seorang wanita tersebut, untuk mengagungkan dan memuliakan Maryam. Fahiya siddiqatun binassil Quran, maka Maryam itu siddiqah, bukan nabiyah. Dia adalah seorang wanita yang benar dengan nas Al-Quran. Intaha kalamuhu. Jadi selesai perkataan Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Quranil Azim ketika mentafsirkan ayat dalam surah Al-Maidah ayat 75. Maknanya di sini jelas dengan nas Al-Quran,
dengan dalil daripada Al-Quran yang sangat jelas, Allah Ta'ala tak sebut pun Maryam yang merupakan antara tiga yang paling mulia kan. Maknanya wanita yang Nabi SAW sebutkan, wanita yang mencapai tahap kesempurnaan akal, kesempurnaan dari sudut agama, dari sudut iman. Antaranya apa? Asyah, Maryam. Kemudian sebahagian ulama tambah Sarah. Sebahagian ulama tak masukkan Sarah. Siapa lagi? Asyah, Fatimah dan Khadijah. Empat orang kan. Maryam, Asyah, Fatimah, Khadijah. Ada yang masukkan Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in, radhiyallahu anhunna wa ardahunna. Baik, kalau kita tengok balik, Imam At-Tabari rahimahullah, simple dia punya dalil untuk membantah pendapat yang syadh. So maknanya di sini, pendapat yang mengatakan ada nabi di kalangan wanita atau ada rasul di kalangan wanita adalah pendapat yang syadh. Maknanya pendapat yang ganjil. Apa maksud pendapat yang syadh? Pendapat yang mukhalafah, pendapat yang berlawanan dengan ijma' dan berlawanan dengan pendapat jumhur. So dia berlawanan dengan ijma' sebenarnya. Sebab tu Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya, beliau mengatakan yaqulu ta'ala dzikruhu wa ma arsalna ya Muhammad min qablika illa rijalan wala nisaa wala malaikah. Dalam surah Yusuf ayat 109, Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, beliau berhujjah dengan ayat ini. Beliau kata, bila membacakan ayat ini, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli al-qura. Tidaklah kami utuskan sebelummu wahai Muhammad melainkan lelaki-lelaki, illa rijalan, melainkan lelaki-lelaki, nuhi ilaihim min ahli al-qura, yang kami wahyukan kepada mereka di kalangan penduduk sesuatu negeri, penduduk negeri, ahli al-qura. Maknanya di sini Allah kata rijalan. Sebab itu Imam At-Tabari rahimahullah kata, yaqulu ta'ala dzikruh, Allah Ta'ala mengatakan, wa ma arsalna, kami tidak mengutuskan wahai Muhammad min qablika, sebelummu, illa rijalan, kecuali seorang lelaki ataupun lelaki-lelaki, yakni rasul, la nisa, bukan wanita, wala malaikah, bukan juga malaikat, dia adalah lelaki-lelaki. Sebab itu kalau kita tengok balik, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ketika membantah pendapat Ibn Hazmin ni, Ibn Taymiyah kata apa? Wa Abu Muhammad ma'a kathrati ilmihi wa tabahhurihi wa ma ya'ti bihi min al-fawaid al-'azimah lahu min al-aqwal al-munkarah asyadzah ma yu'jibu minhu kama yu'jibu mimma ya'ti bihi min al-aqwal al-hasanah al-fa'iqah wa hadha qaqawlihi inna maryama nabiyyatun. So nampak Ibn Taymiyah rahimahullah dia sangat insaf. Dia sangat insaf, dia sangat adil, dia sangat-sangat insaf ni aziz. Apa maksud insaf ni? Kita nak insaf, maknanya kita nak berlaku adil kepada sesiapa sahaja, sangat susah. Tambah-tambah lagi zaman sekarang. Zaman sekarang ni kalau kita, orang tu bukan geng kita, kita takkan, dia akan zalim. Selalu kan, dia kira geng, parti aku, geng aku. Susah nak cari orang yang insaf ni. Susah nak cari orang yang betul-betul adil. Sebab tu antara tokoh ulama yang betul-betul terzahir keinsafan, keadilan, rahmat, kasih sayang dia kepada umat adalah Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dan muridnya Imam Ibn Al-Qayyim dan murid-murid daripada madrasah mereka, termasuklah Ibn Kathir, murid-murid mereka. Susah nak cari ulama-ulama yang adil. Kita boleh katakan hari ini kalau kita nak cari ustaz, kan, susah juga nak cari ustaz yang adil ni. Selalunya dia akan kalau geng dia buat salah, dia akan backup habis-habisan. Padahal geng dia tu memang salah dah, terang-terang salah. Tapi kalau kebenaran tu datang daripada orang lain, dia tak mau terima. Dia sanggup untuk apa? Bersekongkol dengan kebatilan yang dibuat oleh kawan dia sendiri. Ini kebanyakannya. Tetapi kalau ulama ahli sunnah, dia tak macam tu. Dia adil.
Dengan musuh pun dia berlaku adil, dengan orang yang dia tak setuju pun dia berlaku adil. Sebab tu Ibnu Taimiyah dia kata apa? Abu Muhammad ma'a kathrati ilmihi wa tabahuli. Abu Muhammad ini Ibnu Hazmin, kunyah beliau, walaupun bersama dengan banyaknya ilmunya, walaupun Ibnu Hazmin ni, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia banyak ilmu, mendalam ilmunya, yang dipuji dulu kan. Wa ma ya'ti bihi minal fawaidil 'azimah, dan apa yang dia bawa faedah-faedah tu sangat hebat. Dia, tetapi dalam keadaan dia ni hebat, dia ada juga perkataan pendapat-pendapat dia tu yang mungkar, yang syadzah, yang syadz, yang orang kalau dengar tu akan takjub. Sebagaimana orang dengar pendapat dia yang hebat-hebat tu, orang takjub dengan pendapat dia hebat-hebat yang menepati kebenaran, sama juga orang boleh takjub, orang boleh rasa pelik ataupun kagum macam mana Ibnu Hazmin boleh berpendapat dengan pendapat yang pelik ni. Itu Ibnu Taimiyah kata. Wa hadza ka qawlihi inna Maryam nabiyyah. Dia kata contohnya perkataan atau pendapat Ibnu Hazmin yang mengatakan sesungguhnya Maryam itu adalah nabi wanita. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qad dzakara al-Qadi Abu Bakar wal Qadi Abu Ya'la wa Abu al-Ma'ali wa ghairuhum al-ijma'u ala annahu laysa fi an-nisa'i nabiyyatun. Telah menyebutkan Al-Qadi Abu Bakar, yani Al-Maliki, Abu Bakar Ibn Al-Arabi, wal Qadi Abu Ya'la wa Abu al-Ma'ali wa ghairuhum, dan selain mereka di kalangan ulama Islam, menyebutkan dan menukilkan ijma', al-ijma'u ala annahu laysa fi an-nisa'i nabiyyatun. Ijma' bahawasanya telah bersepakat umat Islam, telah bersepakat salaful ummah bahawasanya tidak ada nabi di kalangan wanita. Ni ijma'. Jadi ingat ni, bila kita sebut ijma', tak boleh siapa-siapa pun pandai-pandai dia kata saya nak menyalahi ijma'. Ataupun dia kata bila ni dah sahih ini ijma', dengan sahihnya juga nukilan-nukilan ini dan terbukti nukilan-nukilan ini adalah sahih, maka ijma' itu munaqid, ijma' itu berlaku. Bila dinukilkan ijma' oleh ulama-ulama yang fiqh, maknanya ijma'. Dan masyhur di kalangan mereka memang itu adalah ijma'. Dan tidak ada seorang pun di kalangan sahabat Nabi yang mengatakan ada wanita di kalangan Rasul, ataupun ada sahabat Nabi ataupun tabi'in yang mentafsirkan Maryam itu sebagai Nabi. Tak ada. Masalahnya tak ada. Bila tak ada, maknanya ijma' telah berlaku, tidak ada Nabi di kalangan wanita. Jadi bila orang zaman lah ni, orang zaman sekarang ni, buatlah apa benda usaha sekalipun, kalau dia nak kata ada Nabi di kalangan wanita, dengan dia pergi cuba cari dalil-dalil, dia pergi tafsir sendiri ke, atau dia ambil pendapat yang syadz tadi, pendapat Ibnu Hazmin dengan Abu Abdillah Al-Qurtubi rahimahumullah, dia nak gerakkan balik pendapat ni, ataupun dia cuba, dia buat tesis PhD sekalipun untuk membuktikan perkara tersebut adalah benar sekalipun, tetap tak boleh lawan ijma'. Sebab ijma' dah munaqid. Kalau dia lawan juga, maknanya dia masuk dalam ancaman Allah Ta'ala, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ كَمَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk, dan dia mengikuti jalan yang bukan orang beriman ikut, yang bukan jalan yang diijma'kan, yang disepakati oleh orang-orang beriman, nuwallihi kama tawalla. Allah kata Allah akan biarkan, kami akan biarkan dia dengan kesesatannya. Wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, dan kami akan masukkannya ke dalam neraka Jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Maknanya Allah kat dunia, Allah biarkan dia sesat. Sebab tu dia boleh bangga lagi, saya ada PhD, saya boleh bantah ni ijma', saya tak boleh terima ijma' ni, saya nak kata lawan pada ijma'. Ni kan orang lah ni macam tu jenis dia kalau ambil PhD, kalau dia tahu limit dia, tak ada masalah. Kajilah benda-benda yang masih lagi ada dalam ruang lingkup khilaf. Tetapi kalau benda tu dah ijma', buat apa kamu nak bermati-matian untuk lawan?
Kamu tak sedar ke bila kamu lawan ijma', maknanya kamu dah lawan satu autoriti yang maksum. Kita kena faham, ijma' ni dia maksum. Ijma' ulama' dia maksum. Bukan kita bincang tentang pendapat peribadi satu ulama', tak. Ijma' ni dia kesepakatan umat, kesepakatan para sahabat Nabi, kesepakatan tabi'in, kesepakatan tabi'in, kesepakatan ulama'-ulama' yang ikut jalan mereka. Sebab itu kita kena faham. Nabi SAW bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku takkan bersepakat di atas kesesatan. Tiba-tiba kita lawan, gencar melawan ijma' sebab kita kata kita nak ikut pendapat ni kerana saya kaji. Tak boleh. Tak boleh. Buatlah tesis 1000 muka surat sekalipun untuk membantah ijma', tetap tak. Ijma' tu tak tergugat. Sama juga orang yang hari ni yang dia cuba bawa syubhat tentang isu berkenaan dengan kalamullah. Kononnya hadis di dalam Sahih Al-Bukhari dalam kitab Tauhid yang menyebutkan tentang suara Tuhan, tentang Allah Ta'ala berkata-kata dengan suara. Kemudian dia nak lawan hadis yang sebenarnya dah jadi ijma'. Walaupun hadis tu ada illah, tak menggugat. Dia isu berkenaan dengan orang yang cuba nak mengkritik hadis-hadis dalam kitab-kitab akidah. Kitab-kitab akidah salaf. Dia orang tak faham fungsi riwayat-riwayat yang berbeza yang dibawa oleh ulama hadis. Dia orang tak faham. Lalu mereka menjadikan alasan, ini ada illah, ada kecacatan, ni daif. Bukan semudah itu. Sedangkan benda tu ijma' dah. Bahkan lafaz itu, kata Syekh Uthaymin, lafaz berkenaan dengan saut. Maksudnya lafaz yang para ulama hadis bawakan berkenaan dengan Allah Ta'ala berkata-kata dengan suara. Lafaz tu, kata Syekh Uthaymin dalam syarahnya, dalam syarahan di terhadap kitab Bulughul Maram, beliau sebut mutawatir. Bila mutawatir, tak boleh tolak lah. Kaedah mereka pun kata mutawatir tak boleh tolak. Bahkan bukan kata mutawatir, ijma'. Buka kitab Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah Al-Lalaka'i. Buka kitab Syariah Al-Ajurri. Kemudian buka kitab Al-Karji. Kemudian baca kenyataan Al-Ustaz Al-Isfaraini. Al-Syafi'i. Tentang masalah kalamullah. Buka dalam Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah, memang penuh perkataan tabi'in, tabi'in, ulama' salaf, semuanya ulama' yang thiqat, semua yang terpercaya agama mereka, yang menukilkan kepada kita ijma' tersebut. Maksudnya Allah Ta'ala kalamnya itu iaitu Allah berkata-kata dengan suara dan huruf. La yushbihu aswatil makhluqin wala hurufil makhluqin wala la yushbihu sautil makhluk. Tak menyamai, tak sama seperti suara dan juga huruf ataupun suara makhluk. Itu simple je. Allah isbat Allah Ta'ala ada suara. Sebab satu lagi, bercanggah dengan kaedah bahasa Arab. Maknanya orang Arab semua sepakat kalam ni, al-kalam huwa lafzul murakkabul mufidu bil ma'na. Al-kalam saut, yani yatanawalu lafzan wa ma'nan. Lafzan yani saut wa harf. Sepakat. Maknanya orang Arab dia tak faham kalam tu terus dia faham kalam ni monolog dalaman, kalam nasi. Mana ada? Kalam ni merangkumi suara dan huruf, saut. Tapi bila kita nisbahkan kalam kepada Allah, tak samalah dengan makhluk. Simple je. Tapi kalau kamu samakan dengan makhluk awal-awal lagi, itu yang jadi kamu pening. Mudah nak faham kan? Tapi dia orang persulitkan. Jadi ini masalahnya. Kita kata bila adanya golongan-golongan sedemikian, mereka masuk ke dalam lapangan akademik, tujuannya adalah untuk menentang ijma'. Ini kita kata memang tak berkat hidup dia. Sebab dia kena faham, mengisytiharkan peperangan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila dia mendakwa sesuatu yang Allah Ta'ala tak dakwakan. Maksudnya dia pula macam pandai daripada Allah. Macam mana pula dengan nida,
Allah Ta'ala menyeru Nabi Musa AS, Allah berkata-kata dengan Nabi Musa AS, dengan apa? Adakah Allah Ta'ala menolak dalaman? Macam mana Nabi Isa boleh dengar, Nabi Musa AS boleh dengar kalau tak ada suara? Mustahil. Takkan Allah Ta'ala cipta? Tu last sekali balik pada perkataan Al-Quran tu makhluk. Balik pada qaul Mu'tazilah. Mu'tazilah pun tak teruk macam tu. Allah musta'an. Baik, itu berkenaan dengan kalam, masalah kalam Allah. Baik. Tapi tak boleh, kalau dah ijma', tak boleh lawan lah. Kau hebat macam mana sekalipun, kau ada PhD ke, ada master ke, ada apa, kalau dah benda tu ijma', tak boleh mandai-mandai. Tapi masalahnya orang zaman sekarang, dia tak tahu, dia jahil. Masyarakat awam memang dia tengok, oh ni hebat, doktor ni ada PhD, tapi rupa-rupanya PhD tak amanah. Sebab dia rasa syok sendiri bila dia buat. Kita tak ada masalah, buatlah PhD, tak ada masalah, tapi jangan syok sendiri. Syok sendiri makna katanya engkau anggap bila engkau dah dapat satu kedudukan dalam akademik, engkau dah dapat PhD engkau boleh buat sesuka hati. Mana ada? Tak ada. PhD engkau tu bukan boleh menjadi lesen untuk engkau menolak ijma' ulama'. Tak boleh. Menolak, kita kata, kesepakatan ahlul lughah, menolak kesepakatan ulama' ahli sunnati wal jamaah, ulama' akidah, ulama' kita kata kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh ulama' hadis. Tak boleh, bukan suka-suka hati atas dasar kononnya kebebasan, atas dasar kononnya perbincangan. Atau kalau perbincangan buat ada limit dia, ada limit. Bukan boleh kita kata atas dasar wacana ilmu, atas dasar akademik, atas dasar gini saya nak mencabar ijma' ulama'. Itu maknanya engkau nak menentang Allah. Engkau masuk dalam ancaman Allah Ta'ala. Siapa yang menentang Rasul selepas telah jelas petunjuk, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi kama tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Masuk dalam ancaman tu, kena ingat. Sebab tu ialah kita bukan nak halang, nak mengaji sampai PhD pun silalah, ramai. Tak ada masalah. Ada orang yang dia mengaji PhD ni makin tunduk, tapi ni kita kesedih bila apa? Anggapan orang bila dia mengaji sampai tahap tinggi dalam akademik ni, dia rasa lupa diri. Dia rasa macam seolah-olah dia dah sama level dah dengan ulama'-ulama' yang terdahulu yang berpuluh-puluh kali ganda lebih alim berbandingnya, lebih takutkan Allah berbanding dirinya sendiri. Ini masalahnya. Bukan masalah, tak ada masalah nak mengaji sampai PhD, silakan, tapi kena tahu limit. Tahu, sedar dirilah maknanya. Kan, mengaji tahap mana pun kita kena sedar diri. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap ada orang yang alim, ada lagi orang yang lebih alim. Seakan-akan kita macam nak kata kita lah yang paling alim. Atas tiket kononnya kita dah selesai PhD, ada PhD 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 sekalipun, kalau menyanggahi ijma' ulama' la qimata lahu, tidak ada nilai. Tidak ada nilai PhD dia tu kalau dia menyanggahi ijma' ulama', kalau dia berlawanan dengan apa yang Allah Ta'ala dah sebut dan apa yang telah disepakati oleh para ulama'. Tu kena ingat. Sebab tu kena tahu apa yang ijma', apa yang tak ijma', apa yang ada khilaf, apa yang tak ada khilaf. Sebab tu kita kena ingat. Baik. Kemudian kata Imam Ibn Kathir rahimahullah lagi. Apa dia? Berkenaan dengan perkataan apa kita kata, pembahasan kita ini. Wa ra'aitu fi ba'dil athar anna Allah azza wa jalla kashafa al-hijaba fima baina Ibrahim alaihi salam wa bainaha. Falam yazal yaraha منذ خرجت من عنده إلى أن رجعت إليه وكان مشاهدا لها وهي عند الملك وكيف عصمها الله منه ليكون ذلك أطيب لقلبه وأقر لعينه وأشد لطمأنينته فإنه كان يحبها حبا شديدا لدينها وقرابتها منه وحسنها الباهر فإنه قد قيل إنه لم تكن امرأة بعد حواء إلى زمانها أحسن منها رضي الله عنها ولله الحمد والمنة. Ini kata Imam Ibn Kathir rahimahullah. Aku melihat pada sebahagian athar. Maknanya Imam Ibn Kathir dia tengok dalam sebahagian athar daripada salaf. Maknanya ada penyebutan Allah Azza wa Jalla, antara bentuk bantuan Allah kepada Nabi Ibrahim, Allah menyingkap hijab.
antara Ibrahim dan Sarah. Kasyaf ni. Ini kasyaf para Nabi dan Rasul sabit. Sabit. Apa dalilnya? Apa dalil kasyaf para Nabi dan Rasul ni sabit? Kita kena faham ni bukan kasyaf yang sufi tu. Yang kasyaf sufi tu mengarut. Kasyaf sufi tu tak ada dalil. Bahkan bercanggah dengan dalil. Hak dia duk kata Tok Wali dia boleh buka hijab. Kan? Tok Wali dia tu boleh berkata-kata dengan Allah. Boleh berkata-kata dengan Allah pula. Tak sampai dekat Tok Wali dia semua boleh. Hak tu semua tu karut lah. Hak ni kasyaf yang sahih. Kasyaf ni maknanya penyingkapan. Penyingkapan sesuatu yang ghaib. Yang Allah Ta'ala khususkan kepada hamba-hambanya di kalangan Rasul. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surah Al-Jin ayat 25 hingga 26. Ataupun 26 sampai 27. Ini dalil yang mengisbatkan Allah Ta'ala membuka hijab ilmu ghaib ataupun hijab sesuatu yang ghaib kepada hamba-hambanya yang terpilih di kalangan Rasul. Sebab tu Allah kata, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Yang ni hukum yang umum. Hak ni kita kena pegang. Allah kata, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah Ta'ala dia yang maha mengetahui tentang segala urusan ghaib. Kenapa nama ghaib? Kerana ghaib ni benda yang manusia tak nampak. Benda yang dihilangkan daripada pandangan manusia, daripada panca indera manusia, benda ghaib. Kan? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang beriman, dia beriman dengan benda ghaib. Baik, Allah kata, fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Maka dia tidak menzahirkan atas perkara yang ghaib, ilmu ghaibnya itu pada ahadan, seorang-seorang, mana-mana individu, mana-mana orang pun Allah Ta'ala tak pernah singkapkan ilmu ghaib padanya. So jangan syok sendiri, jangan mengaku, mendakwa, mendabik dada. Mungkin yang kamu nampak itu adalah syaitan, wali-wali syaitan, jin, dan syaitan yang nak menyesatkan kamu. Ini jenis orang yang apa? Dia perasan kan? Dia perasan. Kononnya dia nampak gini, nampak gitu, nampak malaikat, dia kata nampak inilah, nampak itu. Jadi dia syok sendiri. Lepas tu dia pun kata kat orang ni dia ada kelebihan. Itu tanda syaitan lah yang menyesatkan dia. Senang je. Kalau nampak pelik-pelik ni, boleh scan tu, boleh scan orang ni. Boleh nampak batang tubuh orang tu ada jin, ada berapa, ada 10 ekor jin. Orang mai kat rumah dia, dia boleh scan pula. Dia kata ni pakcik ni ada 7 ekor jin saya nampak duk ni. Dia rasa syok pula. Bangga. Memanglah mungkin syaitan menampakkan penampakan tersebut untuk menyesatkan dia, untuk menjadikan dia lebih lupa diri dan dia ingat dia ada kelebihan. Itu standard lah. Ini termasuk talbis iblis. Khususnya kepada orang-orang yang terjebak dalam amalan-amalan, ritual-ritual perbomohan ataupun perubatan dan sebagainya. Ini selalunya hak jenis yang nak berubat orang ni selalunya. Dia akan rasa syok sendiri. Dan dia kadang-kadang dia benda tu dia nak bisnes kan. Dia nakkan pesakit untuk datang dekat dia, untuk kononnya atas dasar nak bantu orang, tetapi datang talbis iblis dengan sangat halus, lalu menjadikan dia rasa sombong, menjadikan dia rasa ada lebih. Dia rasa dia ada panca indera yang lebih, dia rasa dia istimewa. Sebab tu kata Syekh Abdul Rahman ibn Yahya al-Muallimi rahimahullah dalam tahqiqnya dalam masalah ini, dia kata kita kata orang yang boleh nampak benda ghaib ni, dia tak ada kelebihan apa-apa. Kebanyakannya, yang ni selain Nabi lah, kebanyakan tujuan benda itu Allah izinkan untuk menyesatkan. Yang nampak pelik-pelik apa semua kan. Sebab apa? Kalau ianya berlaku pada orang beriman, contoh macam sahabat Nabi ada yang nampak malaikat. Contohnya dalam perang Badar. Tapi adakah dia terpedaya? Adakah lepas tu dia rasa macam syok sendiri? Aku ni hebat, aku ni macam level Nabi Rasul ke? Tak ada.
Dia orang hanya nampak tu, Allah Ta'ala nampakkan. Tapi tak ada nak bagi nyesatkan mereka. Bagi mereka bertambah keagungan mereka kepada Allah. Macam apa yang berlaku pada sahabat yang baca ayat kursi, baca surah Al-Baqarah. Jadi nampak apa? Ada awan datang kat kuda, datang dekat unta dia lari, unta dia mengamuk. Datang malaikat. Maksudnya benda-benda macam tu karamah bagi orang beriman. Tapi orang beriman, dia bila ada nampak benda-benda yang pelik, dia takkan apa kita kata menyebabkan dirinya menjadi sombong, menjadi lupa diri. Dengan dakwa bid'ahnya, dengan buat bid'ahnya apa semua tak. Macam mimpi, sama juga mimpi. Orang beriman, mimpi mereka adalah busyra, khabar gembira, bukan untuk dicanang-canang dekat orang. Dia mimpi baik, kemudian dia canang kat orang nak bagi tahu kononnya dia baik. Tak payah. Tak perlu dicanang pun mimpi. Kalau mimpi baik cukup cerita pada orang-orang yang kita percaya. Sebab takut nanti mimpi tu akan menjadi kita kata memperdayakan sesuatu. Sebab tu mimpi orang yang beriman, dia mengingatkan seseorang itu kepada Allah. Dia menggembirakan dia, bukan memperdayakan. Ini nas perkataan Imam Ahmad kalau tak salah, rahimahullah. Baik. Allah kata dalam ayat 27, Allah kata illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Allah kecuali kan illa man irtada min rasul, kecuali orang-orang yang Allah redha di kalangan rasul. Hak tu yang Allah Taala akan zahirkan apa dia kita kata apa? Penyingkapan terhadap perkara gaib. Macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi balik daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi balik ke Mekah, so Nabi terlupa. Terlupa apa? Sebab orang musyrikin tanya Nabi, sifatkan kepada kami Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. So Nabi terlupa. Maknanya Nabi terlupa ni, Nabi ialah manusia, Nabi mungkin letih, Nabi terlupa macam mana sifat tu. Nabi nak ceritakan balik tu, Nabi tak reti. Lalu Allah tunjuk depan Nabi SAW Baitul Maqdis tu. Itu kasyaf. Kan? Maknanya Allah buka hijab. Sama juga dalam beberapa peperangan. Contohnya macam peperangan Mu'tah. Nabi duduk kat Madinah. So Nabi SAW Allah buka hijab, Nabi boleh nampak apa yang berlaku di medan Mu'tah. Sedangkan Nabi di Madinah, Mu'tah tu di Jordan. Sebab itu ada khilaf di kalangan ulama, adakah Nabi join peperangan Mu'tah atau tak. Sebab ada kata Nabi join, tapi join dengan apa? Allah Ta'ala buka pintu ghaib itu, maknanya apa dia, penyingkapan hijab itu Allah berikan Nabi SAW dapat melihat apa yang ada di apa, Mu'tah, di medan Mu'tah. Demikian juga berlaku juga karamah, sebagai bentuk karamah kepada sebahagian sahabat Nabi, seperti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Berlaku. Tetapi sebagai bentuk karamah, sebab dia ikut Nabi, bukan dia buat syariat sendiri, bukan dia buat bid'ah, tapi pasal dia ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kasyaf ini yang sahihnya hanya khusus untuk para nabi dan rasul. Kalau berlaku pada orang beriman, yang pertama sekali dia tak memperdayakan dia daripada sunnah Nabi. Yang kedua, dia akan bertambah mengikuti Nabi, bukan buat bid'ah. Buat bid'ah tu confirm bukan kasyaf. Itu kasyaf syaitan. Bukan kasyaf ar-Rahman, tapi kasyaf syaitan. Kasyaf ni juga Imam Ibnul Qayyim kata antaranya penyingkapan dari sudut apa, ilmu. Maknanya orang lain tak nampak tentang satu faedah ilmu, katakan. Tapi dia nampak ilmu, tentang ilmu lah, ilmu tentang agama. Contohnya, orang lain tak nampak lagi kenapalah Maulid Nabi ni tak boleh sambut, tapi dia dah faham. Dia faham, dia kata tak boleh sebab benda tu ihtifal, sambutan ni, Eid ni, perayaan ni adalah sambutan, ucapan tahniah dan sebagainya, termasuk dalam makna Eid, perayaan. So Eid ini adalah ibadat, bukan adat. So ibadat mestilah kena ikut sunnah, mesti kena ittiba', bukan ibtida'. So dia nampak, orang lain tak nampak. Orang lain masih lagi duk kata adat, cintakan Nabi. Dia nampak. Allah bagi kasyaf dekat dia ilmu. Maknanya amalan tu tak diterima oleh Allah, melainkan dengan dua syarat, ikhlas dan mutaba'ah. Itu kasyaf lah tu. Hati Imam Ibnul Qayyim kata tu pun maksud kasyaf. Kasyaf untuk orang beriman ni bukan dia nampak pelik-pelik, tapi ilmu yang sahih, ilmu Quran dan sunnah, itulah kasyaf. Itulah penyingkapan yang hakiki.
Sebab itulah tujuan Al-Quran dan Sunnah diturunkan untuk menjelaskan kebenaran. So kasyaf bagi ahli al-haq, kasyaf bagi orang-orang yang beriman adalah apa? Penyingkapan akan hakikat kebenaran, yakni kebenaran sesuatu perkara yang Allah Ta'ala tunjukkan dalam Quran dan Sunnah. Hak tu, itulah kita nak mengaji ni, kita nak dapat kasyaf ni. Bukannya kasyaf pelik-pelik, nampak malaikat ke, nak nampak, nak terbang ke, nak nampak alam ghaib ke, nak pergi cari hantu syaitan jin ke apa benda ke. Itu kasyaf syaitaniyah. Jadi jangan terpedaya. Sebab itu berlaku juga pada Nabi Ibrahim AS. So Nabi-Nabi dan Rasul memang kita kata Allah Ta'ala sikap. Allah Ta'ala berikan dengan nas dalam surah Al-Jin tadi. So Allah Ta'ala kecualikan hamba-hambanya man irtada min rasulihi. Yani orang-orang yang Allah reda di kalangan Rasulnya. So maknanya bukan di kalangan Rasul tak bolehlah nak dakwa. Kau bukan Nabi pun, kau nak dakwa kau jumpa Allah lah, jumpa Nabi lah, jumpa malaikat lah, tak perlu. Bohong. Maknanya itu hanyalah tipu daya syaitan. Kan? Baik. Sebab tu Nabi-Nabi mereka disingkapkan Allah akan hijab. Hijab ghaib. Benda ghaib. Sebab tu antaranya apa yang berlaku pada Nabi Ibrahim yang dinukilkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah. Imam Ibn Kathir kata, aku melihat dalam sebahagian athar salaf. Maknanya Nabi Ibrahim ni macam mana Allah Ta'ala nak tenangkan hati Nabi Ibrahim. Ya, cuba kita bayangkan, maknanya orang yang paling kita sayang, maknanya berada dalam situasi yang sangat bahaya. Dan kita dalam keadaan kita tak tahu keadaan dia. Apatah lagi Nabi Ibrahim, isteri dia yang paling dia sayang, Sarah, berada bersama dengan seorang lelaki yang zalim, raja yang mempunyai segala kekuasaan ketika itu. Sebab itu Allah Ta'ala tenangkan hati Khalilnya Ibrahim AS dengan Allah singkap. Sebab itu kata Imam Ibn Kathir, falam yazal yaraha mundhu kharajat min indihi ila an raja'a ilaih. So Nabi Ibrahim nampak Sarah pergi dekat raja tersebut, daripada dia keluar pergi sampai dia pulang, Allah Ta'ala tunjuk. Wa kana musyahadan laha wa hiya 'indal malik. Maknanya Nabi Ibrahim nampak. Dan benda ni tak mustahil. Dan kita kata masuk akal. Macam zaman kita sekarang ni, pasang CCTV, betul tak? Itu pun kalau kita boleh terima teknologi tu, ini Allah Ta'ala yang mencipta segala sesuatu. Jadi apa masalah? Sebagian orang kata ni khurafat Ustaz, cerita ni. Tak, bukan khurafat. Hak ni sahih. Hak ni ada dalilnya daripada Quran. Memanglah tak ada dalil tu, memanglah tak ada dalil secara sarih, tetapi kena ambil lah istinbat ulama. Kena tengoklah hadis-hadis Nabi SAW yang cerita pasal macam contoh macam Isra' dan Mi'raj tadi. Ini pun satu juga jenis orang ni, dia orang panggil terlampau lurih bendui. Ini pun masalah juga, lurih bendui. Masalahnya dia kata tak ada pun nas Ustaz, tak ada dalil pun Ustaz. Memanglah tak ada dalil, memanglah tak sebut tu satu macam yang kau faham. Sebab tu kena mengaji. Mengaji kita akan tahu macam mana ulama istinbat, macam mana ulama istidlal. Hak ni pun boleh dalam kategori kita kata tergesa-gesa juga. Dia kadang-kadang kan macam ada baru ni, bila anda cakap pasal isu hukum pakai kain waktu mandi, ada orang dia petikai. Dia kata bukan sunnah, sebab Nabi tak buat. Sebab Nabi tak buat je hang kata terus tak sunnah. Kan? Sebab tu kena hati-hati. Dia sunnah pun dia tak faham apa. Dia pergi tulis status, dia kata apa? Siapa yang mandi tak pakai apa, silakan. Siapa yang mandi nak pakai tutup pun silakan. Bukan sunnah Nabi. Bukan sunnah Nabi dia mandi dengan menutup dengan memakai izan, dengan memakai kain. Oh, suka hati dia. Nampak orang macam ni dia tak faham maksud sunnah tu. Hak ni selalunya geng-geng, maaf anda cakap, geng-geng orang panggil apa? Geng-geng kaum muda ni. Bukan kaum muda sangat, geng-geng apa panggil? Orang panggil tajdid. Geng-geng tajdid yang dia tak mengaji asas tentang sunnah pun, dia kira tak tahulah dia mengaji tu, kita kata tak ada kita kata tak ada manhaj, tak ada disiplin yang kukuh. Baik, dia tak tahu sunnah tu terbahagi pula kepada hukum-hukum yang 5 tu.
Ada sunnah yang harus, ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang makruh, ada sunnah yang haram. Maknanya ada sunnah. Sunnah tu terbahagi pula. Sebab tu ulama kata, contoh macam pakai serban. Apa hukum pakai serban? Sunnah. Sunnah. Kita kata sunnah. Tapi sunnah apa? Sunnah yang harus. Betul tak? Itu kena faham. Dia faham, tak sunnah, bukan sunnah. Dia tanya balik, sunnah tu apa? Apa maksud sunnah? Tak sama kedudukan pakai serban dengan simpan janggut. Simpan janggut wajib. Simpan janggut wajib. Sunnah yang wajib. Sebab Nabi SAW kata, u'ful liha wa qassus syawarib. Biarkan janggut, nipiskan misai. Itu sunnah yang wajib sebab Nabi perintah. Dengan perintah yang jazam. Kemudian ada larangan. Itu kena mengaji usul fiqh. Jangan mengaji hadis, mengaji ni, hak ni orang kata sunnah, hak dia pun kata sunnah. Hak tak sunnah, dia nampak tak sunnah, dia kata tak sunnah terus, tapi tak mengaji. Bahaya. Dia petikai pula. Dia kata, ni tak sunnah, dia kata. Dia keluar kenyataan, tak sunnah mandi kalau pakai, dia kata, bukanlah dikira sunnah mandi memakai apa dia? Penutup atau kain. Tapi dalam masa yang sama dia kata, siapa yang nak pakai, siapa tak pakai, apa makna dia? Salahlah kau kata tak sunnah, tapi benda tu menunjukkan sunnah lah, maknanya harus. Keharusan. Satu kena faham bila Nabi SAW, sebab apa ulama ada yang kata sunnah kat situ mustahab? Sebab dia orang faham dalam hadis An-Nasa'i tu. Hak ni yang kita bincang hari Sabtu, kuliah Asmaul Husna. Nama Allah As-Sittir. Kan hadis dalam Abu Daud, An-Nasa'i. Hadis apa? Idza tasala ahadukum falyastatir. Kan hadis tu jelas. Bila salah seorang di kalangan kamu mandi, maka hendaklah dia menutup. Falyastatir. Kalau dia faham hadis tu pun, dia takkan berani nak kata benda tu tak sunnah. Ini berani. Memanglah perincian tu ada perincian. Ulama ada bahas kan. Falyastatir tu kat situ, adakah maksud dia tutup? Maknanya yang sebab dalam asbab urut hadis tu, Nabi tengok orang tu mandi, dia tak ada. Dia mandi dekat tempat umum. Tak tutup, tak ada dinding. Tak ada penutup. Adakah maksud penutup itu? Dan juga dalam sebahagian ulama syarahkan hadis tersebut, kata dia tak pakai. Hatta izar pun dia tak pakai. Itu maksud dia. Kena tengok syarah ulama pula. Bukan boleh faham hadis based pada terjemahan. Dia kalut, dia kata tak. Bukan sunnah, dia kata. Bukan sunnah mandi pakai penutup. Ni tak mengaji. Sebab tu kena mengaji fiqh. Kena mengaji fiqh tu. Kena tahu macam mana ulama istinbat. Hak ni kalau dia tak mengaji fiqh, hak ni yang jadi cacar merbak ni. Dia tengok hadis terjemahan saja, dia tak faham macam mana ulama istinbat. Dia cepat menghukum, dia kata bukan sunnah. Bukan sunnah apa? Kalau mandi apa? Menutup pakai kain, dia kata. Jadi tapi kesimpulan dia kata kalau nak pakai boleh, tak pakai pun boleh. Itulah sunnahnya, harus. Allahu Akbar, itu pun tak faham. Ni benda macam ni, bila orang yang jahil buat kenyataan ni, kita kena marah lah. Dia tak nampak dia jahil, dia panggil jahil murakkab. Dia tak tahu, dia tak sedar dia jahil. Dia tuduh orang lain jahil. Ni kita kata tak faham. Bila tak faham ni, puncanya kerana tak mengaji fiqh, tak mengaji fiqh. Sebab tu jangan rasa malu kalau kita ni dah kenal sunnah berpuluh-puluh tahun sekalipun, tapi kita ni masih lagi tak mengaji fiqh secara bersistem, asas. Jangan rasa malu untuk kita turun level kita, tundukkan diri kita mengaji kitab-kitab fiqh, kitab-kitab asas fiqh dalam mazhab Syafi'i. Mengaji dulu. Jangan mandai-mandai. Jangan rasa macam aku dah mengaji sunnah ni lama, tapi tak faham pasal tak mengaji fiqh. Tak mengaji macam mana ulama istinbat hukum macam mana. Tak mengaji fiqh. Hak ni yang jadi duk rajin bergaduh ni. Pasal dia tak mengaji fiqh. Dia tak mengaji fiqh. Hak ni pun kita kena tegur. Dia tahu kononnya ini rajih, ini pendapat ni. Bukan sunnah pula tu. Ini berat. Bukan sunnahnya apa? Sunnah lah bila Nabi kata falyastatir.
Siapa yang mandi di kalangan kamu, hendaklah dia tutup. Falyastati tu maksud dia apa? Tutup apa? Tutup aurat kamu. Kan? Macam mana pula ulama kata harus untuk mandi tanpa menutup, makni mandi dengan telanjang? Tengok pula hadis-hadis yang lain. Contohnya macam ulama bahaskan tentang hadis Nabi Ayub alaihi salam mandi dalam keadaan tidak berpakaian. Nabi Musa alaihi salam. Jadi ulama pun sebut itu menunjukkan keharusan. Sebab nabi-nabi pun mandi dengan keadaan tidak berpakaian. Maksudnya harus. Tapi bukan maksudnya mandi di tempat umum. Mandi bersendirian lah maknanya. Hak tu kita dah bincangkan. Tapi ada orang dia tak faham. Ini kita kata buruknya manhaj kalau kita hanya mengambil ilmu daripada media sosial, ambil hak kita suka. Ambil yang ni, ambil hak tu. Ambil buka dalam Facebook, tengok ustaz ni cakap apa. Kadang-kadang bukan ustaz pun. Hanya penuntut ilmu yang pemula. Kan? Kita ni pun bukan siapa-siapa pun, kita pun hanya mengharapkan rahmat Allah Ta'ala dengan bimbingan ulama. Kita ni pun tak faham kalau ulama tak bagi faham dekat kita. Kalau kita tak buka kitab, kita pun jahil. Kalau kita tak mengaji daripada ulama, kita pun jahil. Jangan kita shock sendiri, kita bila mengaji tu sikit, dah rasa macam mujtahid mutlak kadang-kadang. Ini memang perasan. Sebab tu anak nasihatkan, tak menjadi keaiban kita ni turun sikit tahap kita ni, pergi start balik mengaji kitab-kitab fiqh, Matan Nabi Syuja', Nailur Raja syarahan dia, kitab-kitab fuqaha, pergi balik, tengok balik macam mana, supaya kita ni sedar diri. Kalau tak, kita duk rasa macam kita ni buka hadis macam dah jadi mujtahid mutlak. Padahal bahasa Arab pun terabur. Kan? Perintah Nabi hak macam tu simple pun tak faham. Kemudian tiba-tiba bukan sunnah. Itu menunjukkan dia cacat merbah. Anda kenal beberapa orang macam ni, dia sebenarnya bila tengok balik, dia aktif dekat Facebook saja. Dia bukan ustaz pun kadang-kadang. Tapi bila dia ramai follower, orang dah tengok hari-hari dia duk tulis. Kadang-kadang dia tulis, dia ambil daripada buku-buku terjemahan. Kemudian dia buat kefahaman dia sendiri, kemudian dia share dekat Facebook, orang ramai pun share, orang ramai pun like. Tapi salah kadang-kadang. Kebanyakannya salah. Hak kata apa? Kita kata apa? Ulama Facebook, ulama Google. Hak ni betul lah. Pasal dia tak diketahui. Dia punya dia punya kebiasaan dia, daidan dia sebagai seorang penuntut ilmu. Pasal apa kita tengok? Pasal masa hang banyaknya dekat Facebook. Tulis banyak kat Facebook, tapi tak tahulah mengaji kat mana. Kadang-kadang tu kita tahu dia ambil daripada kitab-kitab terjemahan saja. Buku-buku terjemahan, kemudian dia anggap macam dia dah jadi mujtahid mutlak. Padahal tak mengaji pun. Asas fiqh. Matan Nabi Syuja' belum tak pernah mengaji pun. Kitab fiqh asas dalam mazhab Syafi'i. Tu kena rendahkan diri kita, mengaji dulu. Kan? Ini kadang-kadang kita ini kesilapan manhaj dalam ta'lim ataupun manhaj dalam pengajian. Kan? Sebab tu kita kena ingatlah, kita kena beringat. Baik. Tak bermakna kita buka kitab Al-Bidayah wan Nihayah ni maknanya kita kena nafikan kepentingan mengaji balik asas-asas fiqh. Kita buka kitab Al-Bidayah wan Nihayah ni pasal kita nak tengok apa ulama kata pasal tarikh. Itu tujuan dia. Sebab hak ni lah kitab yang paling muktabar dan tarikh, sebab penulisnya ulama ahli sunnah. Hak tu je. Bukan kita nak anggap kita ni hebat mengajak kitab yang besar, bukan. Kita pun ambil asalnya mukhtasar. Tapi bila kita buka mukhtasar, kita rasa lagi bodoh. Kita buka mukhtasar tu lagi bodoh. Sebab tu kita buka hak kitab asal. Bukan kita nak seronok, kita nak tunjuk kat orang kita boleh baca kitab yang tebal-tebal, kita boleh baca kitab yang hebat besar macam ni. Bukan. Pasal kita jahil tu kita buka kitab hak asal ni. Takut tergelincir. Bila kita buka kitab mukhtasar, terlampau ringkas. Sebab tu kita buka kitab ni untuk penjelasan. Walhal kita, sebab tu pada awalnya kita suruh beli kitab yang mukhtasar, pasal kita tahu kalau beli kitab yang asal memang tak mampu. Bukan nak baca pun. Jadi kita pakat tolong. Setiap minggu, setiap hari Rabu, kita buka kelas ni, kita tengok sama-sama. Hak kita nak dapat faedah. Tak menafikan dalam ilmu yang lain, khususnya fiqh, kena menuntut ilmu daripada asas.
Hatta tarikh pun sebenarnya kena balik pada asal. Had ni kita buka untuk orang awam tahu. Sebab apa? Sebab dah banyak sangat cerita-cerita, kisah-kisah Nabi ni hak disebarkan dalam masyarakat dengan cara yang batil, dengan cara yang dhaif, dengan cara yang tidak tepat, tidak benar. Sebab itu berhajat kepada kita nukilkan perkataan-perkataan ulama, antaranya Imam Ibn Kathir rahimahullah. Itu je. Baik, hak tu kita nak tegak sikit kan. Jadi panjang kat situ. Baik. Jadi kat situlah kita nak bagi tahu maknanya di sini Imam Ibn Kathir rahimahullah disebutkan di sini apa dia? Kasyaf ini adalah kasyaf yang Allah Taala bukakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Nabi Ibrahim nampak Sarah sampailah kepada raja tersebut apa yang berlaku dan bagaimana Allah menjaganya. Dan ini liyakuna zalika atyaba liqalbihi wa aqarra li'ainihi. Supaya apa? Supaya hal keadaan Sarah itu lebih tenang bagi mata dan juga hati, lebih bagi hati Nabi Ibrahim untuk berhadapan dengan isterinya, wa ashadda li tuma'ninatihi, untuk meneguhkan lagi ketenangan seorang suami. Fa innahu, sebab apa Nabi Ibrahim ni dia betul-betul maknanya sampai tahap Allah pun tahu. Ghirah Nabi Ibrahim ni Allah Ta'ala tahu. Kenapa Nabi Ibrahim sampai tahap tu? Jadi Allah Ta'ala Al-Hakim, Allah Ta'ala tahu, Allah bukakan untuk Nabi Ibrahim kerana dia adalah Khalil, kerana dia adalah ahli tauhid, dia adalah pemimpin ahli tauhid. Jadi Allah buka satu bentuk mukjizat dan satu bentuk karamah, kemuliaan untuk Ibrahim dan isterinya. Fa innahu kana yuhibbuha hubban shadidan lidiniha. Kerana apa? Pertama sekali kerana Sarah itu orang yang paling Nabi Ibrahim cinta. Hubban shadidan lidiniha. Kenapa? Kerana agamanya. Kerana Sarah orang yang beriman. Sarah ahli tauhid. Sarah tak terjebak dalam syirik. Sarah bersama dengan suaminya juga ahli tauhid. Jadi Nabi Ibrahim sayang Sarah pertama sekali kerana agamanya. Sayang sangat-sangat ni. Ibn Kathir kata hubban shadidan lidiniha. Jadi seorang suami dia nak cari isteri yang pertama sekali fadfar bidzatid din taribat yadak. Dia kena jadikan, ya memang pilih hak cantik, tapi hak cantik yang pertama sekali agama. Dia tak bercanggah pun hadis tu dengan cantik fizikal dengan cantik rohani. Sebab orang yang Allah Ta'ala bagi dia petunjuk, dia akan nampak cantik ni. Sebab cantik ni kan orang panggil apa? Kita kata cantik ni dia bukanlah benda yang kita tak boleh kita kata dia bukanlah benda dia yang subjektif, dia benda yang subjektif. Tapi orang yang beriman, Allah akan bagi dia pandangan dia cantik ni apa? Cantik ni apa yang cantik yang pertama sekali cantik dari sudut agama, akidah. So benda ni kita kata sepakat para nabi dan rasul, Allah jaga mereka. Kan? Ini kita dah bincangkan dalam siri Asmaul Husna, nama Allah Al-Jamil. Boleh cek balik. Baik. Itu yang pertama agama. Kemudian yang kedua, wa qarabatiha minhu, sebab hubungan kerabat. Kita bincang sebelum ni, Ibnu Kathir pilih pendapat Sarah ini apa? Sepupu. Kan? Sepupu dia. Qarabah. Yang ketiga, husnuha al-bahir, kerana kecantikan Sarah. Sarah ni dikatakan sangat cantik. Fa innahu qad qila, dikatakan oleh para ulama, innahu lam takun imra'atun ba'da Hawa ila zamaniha ahsana minha radhiyallahu anha. Dari sudut kecantikan Sarah ni dinukilkan oleh ulama, mereka mengatakan sejak daripada penciptaan Hawa siapa? Ibu kita yang pertama. Isteri kepada Nabi Adam alaihissalam, ibu kita yang pertama. Ibu seluruh manusia. Ummul Bashar. Hawa paling cantik. Ialah sebab dia manusia, wanita yang pertama. Mestilah Allah Ta'ala cipta yang paling baik. Paling cantik. Begitu juga Adam alaihissalam. Adam lelaki yang paling handsome. Yang paling handsome Nabi Adam. Sebab dia bapa kita. Asal kita semua ni furuk dia. Furuk maksud cabang daripada dia. Macam mana kita yang furuk ni lebih handsome pada dia? Tak. Mustahil. Mestilah yang asal tu yang handsome. Yang kacak, yang cantik.
Bukan yang bawah dulu kan. Dia tu yang bawah dulu kan, yang atas dulu lah. Sebab itu kata ulama, lam takun imra'atun ba'da Hawa ila zamaniha ahsana minha radhiyallahu anha. So tak ada wanita yang paling cantik semenjak penciptaan Hawa sampailah zaman Sarah. Sarah tu yang paling cantik sekali. Walillahil hamdu wal minnah. Bagi Allah segala pujian dan juga segala minnah. Kurniaan dan juga nikmat. Baik. Jadi itu berkenaan dengan kita kata kelebihan Sarah. So kita tahu Nabi Ibrahim sayang kat Sarah ni sebab agama dia first. Sebab dia ahli tauhid. Yang kedua sebab karabah. Karabah ni kerabatan. Yang ketiga sebab kita kata apa? Kecantikan dia. So ini kita bila nak orang yang masih bujang lagi ke apa, dia nak cari isteri ke apa, tengok yang tu lah. Kan? Maknanya kena tengok yang cantik yang pertama sekali agama. Bukan cantik pada fizikal. Kadang-kadang cantik fizikal tak. Jadi kita kata Allah Ta'ala jadikan cantik yang hakiki ni adalah pada agama, pada akhlak, pada tutur kata, pada kita kata dari sudut rohani tu. Memang daripada situ akan terzahir kecantikan pada fizikal. Sebab rohani tu asas. Hati tu asal. Sebab tu tengoklah orang yang cantik macam mana sekalipun, tapi kalau akhlak dia buruk, jadi buruk juga. Sebab tu kita kata yang cantik macam mana sekalipun, akhir sekali orang akan bosan. Cuba tengok orang-orang yang, macam mana kita tengok banyak kan. Maaflah, contoh ni contoh yang tak berapa baik, tapi kita sebut juga. Cuba tengok hari-hari kita tengok berita penceraian. Selalunya penceraian ni melibatkan siapa? Orang-orang yang famous, orang artis-artis. Penceraian. Tapi bila tengok waktu menikah tu memang memang hebat. Memang orang rasa tengok tu dia lah paling cantik sekali kat dunia, tapi tak lama. Cerai dengan asbab-asbab yang kadang-kadang remeh. Selalu kan jadi macam tu. Sebab apa? Padahal bukan tak cantik, cantik dah. Sebab apa? Sebab yang pertama sekali kahwin kerana hawa nafsu. Maknanya awal-awal lagi niat tu dah tak lurus. Kahwin kerana hawa nafsu. Pasal dia duk tengok perempuan tu cantik. Pasal atas dasar tu sahaja dia tengok. Bila cantik macam tu, dia akan bosan. Dia takkan kekal. Macam kita tengok barang yang kita beli. Awal-awal kita beli tu, kereta kah kita beli kereta. Oh, awal-awal tu kita seronok lah duk tengok kereta tu. Baru beli. Tapi lama-lama buruk. Sampai setahun, dua, tiga tahun, tapi buruk dah. Dah rasa tak, kita pun rasa tak ada dah rasa waktu awal macam kita tengok waktu awal tu. Sama juga beli baju ke, beli apa ke, awal tu saja. Kalau kita jadikan penglihatan kita tengok pada baju yang kita pakai tu semata-mata pada kecantikan dia, memanglah kita akan rasa macam, lalas sekali bosan. Tapi kalau kita tengok dari sudut apa, kita beli kereta. Oh, aku beli kereta ni kerana nak bantu aku untuk apa? Mudahkan urusan dunia aku untuk akhirat. Aku beli kereta ni kerana untuk dakwah. Kerana senang untuk aku pergi ke rumah Allah. Senang untuk aku buat kerja kerana Allah. Senang memudahkan urusan akhirat aku. Kalau dia tengok dari sudut pandang akhirat, dia akan mudah. Dia takkan rasa bosan. Kan? Dia takkan rasa bosan. Sama juga kalau menikah. Menikah dia awal-awal tu dia tengok ni isteri aku ni. Aku menikah dengan dia kerana Allah. Kerana aku nak bimbing dia. Kerana aku nak mentahqiq, nak merealisasikan apa yang Nabi SAW impikan, apa yang Nabi cita-citakan. Ini niat betul. Jadi dia macam mana sekalipun isteri dia berubah jadi gemuk sikit ke, jadi tembam sikit ke, dia tetap nampak isteri dia tu paling cantik. Macam mana Islam, macam mana agama kita ajar kita melihat sesuatu. Sama juga isteri. Dia tengoklah suami dia dulu, kan? Waktu awal, tengok suami dia okey. Tapi bila tengok suami dia dah gemuk sikit, dah tak merubah cinta dia tu. Sebab apa? Sebab dia tengok atas dasar syarak. Dia tak tengok atas dasar penampilan fizikal. Orang hari ni tengok, maaf anda cakap, orang muda hari ni kebanyakannya kahwin dia cepat bosan. Sebab apa? Banyak berlaku. Kalau tengok balik, selalunya bila dia menikah tu dah start dapat anak kan. Dah start dapat anak ramai. Mana isteri dia tu sempat nak layan dia macam waktu dia dulu-dulu berdua-duaan. Faham-faham lah dah dapat 5-6 orang anak.
Takkanlah isteri dia tu nak 24 jam layan dia. Macam waktu dia kahwin awal-awal dulu, kena faham lah. Hak ni kalau tak sabar, hak laki jenis tak sabar, dia buat benda yang di luar batasan. Hak tu yang jadi apa? Dia tinggalkan isteri. Hak ni jadi tak bertanggungjawab ni. Hak ni kita kata awal-awal lagi kena out lah. Kalau ada anak kita ada nak cari menantu, jangan pilihlah menantu yang jenis macam ni. Tapi kita tak tahu kan orang berubah. Sebab tu pilih yang ada agama. Paling selamat. Hatta kalau dia berubah pun dia tak adalah berubah teruk. Kalau dia cerai anak kita ke apa sekalipun, tak adalah sampai dia nak menzalimi. Sebab selagi dia ada agama, insya-Allah. Tapi kadang-kadang orang yang beragama tu pun dia tak mengamalkan agama. Itu masalah ni. Itu masalah dia. Sebab tu kita kata ni masalah yang paling banyak berlaku dalam masyarakat, sebab cinta tu dibina di atas dasar hawa nafsu. Kita tengok. Sebab itu kita kena faham, hati isteri kita, hati suami kita tu bukan kita yang pegang. Suami, dia kena faham, isteri dia, hati isteri dia tu Allah Ta'ala yang pegang. Suami pun sama, isteri pun sama. Suami dia, sebab tu dia berpaut pada Allah, bukan pada suami atau isteri dia. Maksudnya banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, sebab tu kalau kita tengok balik, para Nabi dan Rasul tak ada isu pun. Nabi dengan Rasul, kita tengok hatta Nabi Muhammad SAW, walaupun ada masalah keluarga, tapi tak kita kata, tak menjejaskan, tak menzalimi mana-mana pihak, tak menjejaskan hubungan mereka. Walaupun ada masalah, memang still ada masalah, tapi tak sampai tahap menimbulkan kezaliman. Menimbulkan kezaliman. Sebab itu salafus soleh pun sama juga. Memang kita kata talak ni benda yang normal kan. Cerai berai ni memang benda normal. Tapi kalau sampai tahap terlampau teruk, tak maknanya atas dasar yang tak boleh diterima dalam syarak pun berlaku penceraian dan sebagainya, itu dah kritikal. Sebab tu kena ambil balik pengajaran daripada kisah-kisah. Kita tengok macam mana Nabi Ibrahim dengan Sarah ni. So kena highlightkan macam mana kepercayaan antara pasangan itu. Kemudian keyakinan mereka kepada Allah, tauhid. Sebab tu tauhid lah yang menyatukan suami dan isteri. Bukannya apa? Bukannya keluar pergi dine-in diorang, pergi honeymoon mahal-mahal. Itu tak boleh menyatukan hati diorang. Hati kita. Allah SWT kata wa allafa baina qulubihim law anfaqta jami'an fil ardi ma allafta baina qulubihim walakinna Allah yahdi man yasha walakinna Allah allafa qulubahum. Kalaulah kamu wahai Muhammad menginfakkan, law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bainahum. Kalau Nabi Muhammad SAW infakkan seluruh harta bendanya, seluruh yang ada di langit dan bumi ni, dia tak boleh nak menyatukan hati-hati mereka. Tetapi Allah lah yang menyatukan hati-hati manusia. Sama juga kita. Kita ni belanja macam mana sekali banyak pun dekat isteri kita, beli gelang emas ke, beli apa benda ke kat bini kita, nak bagi dia suka, belanja dia makan macam mana sekalipun, benda tu tak boleh menyatukan hati kita dengan isteri kita. Tetapi Allah lah yang menyatukan hati kita dengan isteri kita, suami dengan isteri, anak-anak dan sebagainya. Sebab itu berpautlah dengan Allah, bukan dengan asbab-asbab dunia semata-mata. Itu kita kena ingat kan. Ada orang kan, dia bukan tak ada isteri, suami dia kaya raya kot. Beli sana, beli ni, tapi tak cukup. Sebab apa? Dia tu ingat benda tu menyatukan. Belanja makan macam-macam, beli beg tangan mahal-mahal, beli gelang emas macam-macam sebagainya. Dia ingat benda tu dapat menyatukan, dapat melembutkan hati isteri dia. Tak. Allah yang melembut. Sebab itu doa dekat Allah. Allah satukan hati, letakkan hati di atas iman antara suami isteri dan sebagainya, supaya itulah yang menjadi asas cinta seseorang. Cinta kerana Allah, benci kerana Allah, memberi kerana Allah, menahan kerana Allah. Hak tu kita kata balik pada asas akidah yang sahih, jati diri seorang Muslim. Baik, jadi anak saya cukup setakat itu. Semoga Allah SWT memberkati apa yang kita sampaikan. Jadi insya-Allah kita akan sambung balik apa yang Imam Ibn Qayyim rahimahullah akan bahaskan berikutnya pada kelas akan datang insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.